أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Ustaz Tahmid yang akan mengajar sirah untuk tingkatan 1. InsyaAllah kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Buka kitab Sirah An-Nabawiyah. Kita akan pergi kepada As-Safatul Ula, muka surat yang pertama, berkenaan dengan kisah tu Ismail alaihi salam fi Makkah. Kisah Ismail, Nabi Ismail alaihi salam di Mekah. Kita pergi yang pertama. Nasy'atu Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Nasya'a adalah membesar. Nasy'atu, membesarnya Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Nasya'a Ibrahim alaihi salam fi biladil Iraq. Membesarnya Nabi Ibrahim alaihi salam di negara Iraq. Fi biladil Iraq. Wada'a qaumahu ila tauhidillah. Wada'a dan mengajak kaum Nabi Ibrahim kepada mentauhidkan Allah, mengesakan Allah azza wa jalla. Wa tarki ibadatil asnam, dan meninggalkan penyembahan berhala. Ibadatil asnam berhala, ibadati penyembahan. Wa qad wahabat lahu zaujatuhu, dan sesungguhnya telah menganugerahkan ataupun telah menghadiahkan isteri Nabi Ibrahim, zaujatuhu Sarah, isteri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah, jariyataha, seorang hamba perempuan yang bernama Hajar, jariyataha, seorang hamba perempuan Hajar yang bernama Hajar, li'anna Ibrahim 'asha muddatan tawilatan, kerana Nabi Ibrahim ini hidup muddatan tawilatan, satu tempoh yang lama, duna, tanpa ayyurzaqahu, tanpa diberikan rezeki, oleh Allah Subhanahu wa taala, biwaladin min zaujatihi Sarah, biwaladin, dengan seorang anak daripada isterinya Sarah, zaujatihi Sarah, zaujatihi isterinya Sarah yang bernama Sarah. Wa kanat Saratu hazinatan min ajli zalik, dan oleh demikian itu, wa kanat adalah Sarah itu hazinatan, dan oleh kerana itu Sarah itu hazinatan, maknanya dia sedih, hazinah, dalam keadaan sedih, disebabkan min ajli zalik, oleh kerana itu, min ajli zalik, dia bersedih kerana tidak dapat anak. Fahamalatha syafaqatuha, bermaksud maka dia membawa perasaan rasa belas kasihan. Fahamalatha dia membawa syafaqatuha tu rasa belas kasihan ke atas zaujiha suami dia, Nabi Ibrahim. Dia membawa rasa belas kasihan ke atas suami dia, Nabi Ibrahim. Wa hubbuha lahu, dan dia suka untuk menghadiahkan tahaba, untuk dia menghadiahkan tahaba atau menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim, lahu jariyataha, seorang hamba perempuan, Hajar yang bernama Hajar. Wa qalat lahu, dan isteri Nabi Ibrahim Sarah berkata, wa qalat lahu, berkata kepada Nabi Ibrahim, inni hurimtu minal walad, sesungguhnya ni aku ni tidak boleh mengandung. Dia kata, sesungguhnya aku ni hurimtu, tidak boleh untuk mendapatkan anak. Fa asallahu ayyuzukaka minha, dan aku merasa Allah akan merezeki ke kamu daripada Hajar, minha, daripada Sarah, daripada Hajar itu, minha, ulaman, seorang budak, takaruru yang senang, ataupun yang kita lihat takaruru tu yang baik pada pandangan ainuk, pada pandangan kamu, yang senang untuk dilihat, yang baik untuk dilihat. Kita pergi kepada yang kedua, Maulidu Sayyidina Ibrahim, kelahiran Sayyidina Maulidu Sayyidina Ismail, kelahiran Sayyidina Ismail. Kana Ibrahim alaihi salam innama wulida, adalah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika lahirnya Nabi Ismail pada umur dia sadisati wa thamanin,
86 min umurihi, daripada umur 86 tahun. 86 tahun. 86 tahun Nabi Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. As-sadisati wa samanina min umrihi, ketika Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Wa ba'da maulidi Ismail, dan wa ba'da, dan selepas maulidi Ismail, kelahiran Nabi Ismail alaihi salam, dabat ghirah, maka muncullah perlahan-lahan, dabat al-ghirah, maknanya perasaan cemburu pada Sarah, pada isteri dia. Maknanya Sarah ni merasa cemburu. Fa amarahu Allah Ta'ala, maka telah diperintahkan Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi akhdhi jawtihi, untuk mengambil ataupun membawa isterinya, zaujatihi Hajar, untuk mengambil ataupun membawa isterinya yang bernama Hajar dan anak dia Ismail, wa waladiha Ismail, dan anaknya yang bernama Ismail, lil Hijaz, kepada satu tempat yang diberi nama Hijaz. Li amri qaddarahu Allah Ta'ala, kerana mengikut perintah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah berkaitan dengan kelahiran Nabi Ismail alaihi salam. Yang pertama cerita tentang pembesaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni itu lahir pada Iraq, dan dia mengajak kaum dia kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan penyembahan berhala. Kemudian dia berkahwin dengan isteri yang bernama Sarah, dan Sarah ni pun disebabkan rasa kesian kepada Nabi Ibrahim, lalu dia hadiahkan kepada Nabi Ibrahim seorang hamba perempuan yang bernama Hajar untuk diisterikan supaya mendapat anak. Kerana Nabi Ibrahim dalam satu tempoh yang lama dia tidak lagi dikurniakan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian lahirlah Sayyidina Ismail, disebabkan dia berkahwin dengan Sayyidina Hajar. Maka disebab lahirnya Ismail, maka rasalah cemburu muncul dalam hati Sarah, dalam hati yang isteri pertama, isteri Nabi Ibrahim yang pertama. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail ke Hijaz. Kita pergi kepada surat yang kedua. Al-makanu allazi intiqala alaihi sayyiduna Ibrahim, tempat yang mana berpindah olehnya Sayyidina Ibrahim dan isterinya dan anaknya Siti Hajar dan anaknya Ismail. Al-makanu, tempat, allazi intiqala, yang berpindah olehnya Sayyidina Ibrahim. Huwa shibhul jaziratil arabiyah, dia adalah satu tempat semenanjung tanah Arab. Di satu tempat dekat-dekat dengan semenanjung tanah Arab. Hatta wasala biha, sehingga telah sampailah kepada satu tempat naba'at fihi bi'ru Zamzam, sehingga satu tempat yang di situ tempat itu terpancarnya, adanya terpancaran ataupun mengalirnya air bi'ru Zamzam, perigi air mata Zamzam. Wa kana wadiyan mujdaban, dan tempat itu adalah satu wadi ataupun satu lembah. Wadiyan tu lembah, mujdaban adalah yang gersang, yang tak subur. Mujdaban, la zar'a fihi, tidak ada tumbuhan di situ, wala thamar, dan tidak ada pokok-pokok yang tiada buah-buahan. Al-hiwaru alladhi dara bainahum, maka terjadilah perbualan al-hiwaru, perbualan alladhi dara bainahu, yang berlaku di antara bainahu Nabi Ibrahim, wa baina sayyidati Hajar, dan di antara Sayyidina Hajar, ketika mana Allah SWT indama amarahullah, ketika mana diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim birrahil, untuk berpindah, rahil, untuk berpindah. Qalat lahu Hajar, maka telah berkatalah kepadanya oleh Hajar, maka Hajar telah berkata kepada Nabi Ibrahim, illa man takiluna, kepada siapa kami nak bertawakal. Illa man takiluna. Qala, maka berkata Nabi Ibrahim, ilallahi wastauda'tukuma iyyahu, kepada Allah dah aku meninggalkan kamu berdua. Aku bertawakal kepada Allah lah, aku bertawakal kepada Allah lah, ilallah, kepada Allah lah
dan aku meninggalkan kamu berdua, atau betul aku bertawakal kamu berdua kepadanya. Wastaudak-tukuma maksudnya aku meninggalkan kamu ataupun aku bertawakalkan untuk kamu berdua kepada iyahu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, maka Hajar bertanya. Faqalat, maka Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza, adakah Allah SWT menyuruh kamu begini? Qala, Nabi Ibrahim berkata, na'am, ya, Allah yang menyuruh aku begini. Qalat, berkatalah Sayyidina Hajar kembali, idzan la yudayyuna, idzan oleh kerana itu Allah tidak akan mensia-siakan kami. La yudayyuna, maka Allah tidak akan mensia-siakan kami. Suman sarafa Ibrahim, kemudian meninggalkan pergi. Nabi Ibrahim meninggalkan pergi daripada sisi kedua-dua isteri dan anaknya. Kemudian dia berkata, lepas dia pergi tu dia berkata, ini dirakam dalam surah Ibrahim. Ayat ni dirakam dalam surah Ibrahim yang ayat yang ke-37. Boleh buka tafsir untuk lihat maksud. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ayat yang ke-36 maksud dia ayat yang ke-37 surah Ibrahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di sisi rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikan rezeki kepada mereka daripada buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini boleh tengok tafsir ayat surah Ibrahim ayat yang 37. Wabaqiyat Hajar ma'atifliha, maka menetaplah Hajar bersama dengan anak dia Ismail. Fanasabat laha arishan, maka menjadi kesusahan dia untuk berteduh sebab tempat baharu. Ada yang ketiga, dia menceritakan tentang satu tempat di mana berpindahnya Sayyidina Hajar dan anaknya Nabi Ismail ke satu tempat yang baru, yang tidak pernah lagi didiami oleh manusia. Yang keempat, waqiful hajar indan nafadal ma'u minha, keadaan Sayyidina Hajar ketika mana munculnya air daripada tanah. Minha lamma nafada ma ladaihima, sebelum memancarnya air. Nafada ni memancar ataupun muncul ataupun mengalir. Lamma, sebelum memancarnya ma ladaihima minal ma, sebelum memancarnya air ma ladaihima, di sisi kedua-duanya. Ma ladaihima, tiada di sisi keduanya ada tiada sebarang air. Manu tiada ladaihima ke sisi ke atas kedua-dua Siti Hajar dan Nabi Ismail daripada air, mana tidak ada air pun walaupun setitik. Atisha Ismailu atshan syadidan, maka merasa haus Nabi Ismail dengan satu haus yang bersangatan. Syadidan, atasha tu haus. Faja'alat ummuhu tabhath, maka ini membuatkan emak dia, emak Nabi Ismail ni Siti Hajar, tabhath mencari, lahu anma untuk mencari air, tabhath mencari. Wa akhadat tataraddalu, dan dia mengambil tindakan tataraddalu, berulang-alik, bainas safa wal marwati sab'a marat, dia berulang-alik di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Bukan sebanyak 7 kali. Dia berulang-alik di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Walamma wasalat lil Marwah ra'at Jibril alaihi salam, ketika mana last kali dia sampai kepada Marwah, telah melihat Jibril alaihi salam yaqulu laha, dia telah melihat Jibril alaihi salam
berkata kepada Hajar, berkata kepada dia, abashiri la yudayi'aki lah. Allah telah memberikan abashiri, Allah telah mengkhabarkan berita gembira bagiku. Gitu. Abshiri la yudayi'aki, maka Allah tidak akan mensia-siakan, yudayi'aki, tidak akan mensia-siakan kamu. La yudayi'akillah, Allah tidak akan mensia-siakan kamu. Allah kata abashiri, maka Allah telah mengkhabarkan berita gembira kepadaku. Ini Jibril kata, dia kata kepada Siti Hajar, abashiri, Allah telah mengkhabarkan berita gembira kepadaku, dia tidak akan la yudayi'aki, dia tidak akan mensia-siakan kamu. Fanazalat musri'atan minal marwah, maka dia cepat-cepat turun. Fanazalat, maka turunlah musri'atan, dengan keadaan yang musri'ah, dengan keadaan yang segera ataupun cepat. Minal marwah, daripada marwah. Ba'da an ra'at ma', selepas dia melihat air. Dan bu'u min baini rijlai, yang memancar di antara dua kaki anak dia, walidiha, anak dia Nabi Ibrahim alaihi salam. Fasharibat wasaqat waladaha, maka dia pun minum. Maka Sayyidina Hajar pun fasharibat, dia minum, wasaqat waladaha, dan dia beri minum, dan dia memberi minum kepada anaknya Nabi Ismail. Wa hamidat Allah wa hamidatillah, dan dia mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqama bi hadzal makan, dan dia dibangunkan ataupun didirikan di tempat, dengan tempat ini. Wa sumiya dzalikan nab', dan dinamakan tempat ini dzalika an-nab'ul azim, satu mata air yang mulia, yang besar, yang dinamakan Bi'r Zamzam, iaitu satu perigi yang dinamakan air mata Zamzam. Okey, jadi sekadar itu dulu untuk pada hari ini, dua muka surat yang pertama dan muka surat yang kedua. Sila salin maksud pada perkataan-perkataannya. Dia salin tulis maksud pada perkataan-perkataan, dan sebarang permasalahan boleh bertanya, boleh message. Okey, wallahu taala a'la wa a'lam.